Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral Lemak Tulen. Selari dengan misi kurus tahun 2022, apa kata korang letak target untuk buang korang punya boroi, kecikkan lengan, kecikkan peha menjelang hari raya pada tahun ini. Sebab pejam celik lagi beberapa bulan je kita nak sambut puasa dan kemudian kita sambut hari raya Aidilfitri. Melalui program kurus viral Lemak Tulen, kita akan ajar korang nak buang boroi, nak kurus, nak dapat bentuk badan yang menarik hanya melalui pemakanan yang betul dan senaman yang efektif sahaja, tanpa menggunakan sebarang alat, sebarang produk dan sebarang ubat untuk kurus yang boleh membahayakan diri korang. Dengan bajet yang paling murah dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja, walaupun dekat rumah, tanpa risau apa sahaja rutin dan pekerjaan harian korang. Dengan hanya RM89 selama 7 hari dan program kita adalah money back guarantee. InsyaAllah korang akan dapat rasa perubahan dan nampak sendiri kesan dia dalam masa yang singkat walaupun selepas habis program 7 hari. Untuk bulan Mac kita hanya ada 2 batch saja dengan slot yang sangat-sangat terhad. Hampir 9,000 orang telah menyertai program Lemak Tulen ni dan 100% success rate. Tak ada seorang pun yang gagal. Lepas ni kalau korang nak bergabar untuk hari raya, tak payah lagi nak tarik nafas untuk nampak korang kononnya kurus. Untuk kaum perempuan mungkin nak pakai baju-baju lama masa korang anak dara zaman remaja dulu, boleh pakai baju yang lama balik. Slot terhad, masa terhad, korang boleh klik link dekat bawah sekarang untuk join program Lemak Tulen. Jangan terlepas. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu, let's go. Kepada korang yang mungkin baru sampai dekat channel YouTube Rais Hamid ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan juga butang loceng supaya korang dapat notification sekiranya ada video-video baru yang diupload, dan insya-Allah video-video aku akan keluar dekat korang punya YouTube punya feed yang korang scroll-scroll tu, sap, dia keluar video aku. Jadi bolehlah tengok, tapi korang kena tekan butang subscribe. Baru-baru ni aku ada bagi reaction terhadap dua video yang bagi aku sangat-sangat biadab, sebab video-video itu telah memberikan info yang tidak tepat terhadap Malaysia, terhadap ketenteraan Malaysia dan sebagainya. Korang boleh tengok dekat aku punya channel, ada video-video tu aku buat reaction. Untuk kali ni, untuk video ni aku akan bagi tahu dekat korang senarai channel-channel YouTube daripada Indonesia yang korang kena berhati-hati. Kalau boleh report terus. Sebab apa? Sebab video-video yang diorang hasilkan ni adalah video-video yang berbentuk hoax. Apa itu hoax? Hoax kalau kita translate straight dalam bahasa Melayu, makna dia adalah penipuan. Tapi kalau nak aku elaborate lagi, sebenarnya hoax ni adalah penipuan yang bertujuan untuk hiburan. Konon-kononnya nak bergurau-gurau lah. Tapi kadang-kadang hoax ni boleh mendatangkan fitnah dan boleh mendatangkan salah faham dan juga boleh mencetuskan kekecohan juga. Selalunya berita-berita hoax ni dikeluarkan daripada zaman kita baca surat khabar dulu. Zaman-zaman dulu, tahun 1890-an pun dah ada dah hoax ni. Bukan saja hoax ni melibatkan contoh macam berkaitan dengan negara ataupun ketenteraan. Pasal orang mati pun orang buat hoax. Bukannya korang tak pernah tengok tiba-tiba keluar berita The Rock matilah, itu matilah, ini matilah, sampai tiba diorang nak keluarkan statement aku tak mati, ini sebenarnya hoax je. Di akhir zaman ni orang dah tak tahu nak bezakan tau benda yang hoax dengan benda yang real, benda yang betul. Sebabnya netizen sekarang ni diorang fikir, diorang yang short minded ni, yang berfikiran bodoh, pendek, yang bangang ni, diorang bila tengok apa je yang diorang baca dekat internet, semua diorang anggap betul. Sepatutnya bila diorang nampak sesuatu berita yang macam pelik, macam ridiculous kan, apa yang diorang perlu buat? Diorang perlu siasat ataupun buat research sikit, cari daripada sumber-sumber yang lain juga, betul ke berita ni. Tapi malangnya itulah diorang ni main baca pula, baca tajuk je, tak baca isi. Kadang-kadang hoax tu dekat tajuk je, isi dia cerita benda yang betul. Terus diorang sebar, terus diorang panik, takut semua kan. Lepas tu terus sebar pula tu. Dah lah tak tahu benda tu betul ke tak. Lepas tu main sebar dan menyebabkan ramai lagi yang terpengaruh dan percaya. Macam aku buat reaction dekat video yang cerita pasal TUDM tembak kawan sendiri lah. Lepas tu 5 negara nak serang Malaysia lah. Ada aku terima komen, alah ini semua hoax, alah Cap ni tak payah layan lah, kalau dah tahu clickbait kenapa nak buat reaction juga, kenapa nak layan channel-channel ni. Kalau aku tak buat reaction tu, aku percaya mesti di antara korang, especially rakyat Malaysia, confirm korang percaya. Dan sebenarnya cinta ada di antara korang yang dah percaya dah pun. Sebab ada orang DM aku sebenarnya awal-awal, forward link video tu, lepas tu siap tanya aku, Cap, betul ke ni? So itu menampakkan bila korang tengok, korang macam
benda ni betul ke tak ni? Patutnya tak payah ada keraguan pun. Bila korang tengok sendiri isi dia, korang dah tahu benda ni ridiculous, benda ni tipu, benda ni hoax je. Macam yang YouTuber daripada Indonesia, kawan aku tu, iaitu Cak Lonjong tu, macam dia bagi tahulah dekat kita melalui video dia kan. Dia cakap Indonesia dengan Malaysia ni memang tak ada masalah langsung pun. Ini kerja segelintir dorang je sebenarnya yang mungkin ada dendam dengan Malaysia. Tak tahulah dendam pasal bola ke, dendam pasal rendang ke, pasal nasi lemak ke. Begitulah juga dengan YouTuber Indonesia. YouTuber Indonesia ni banyak aje yang bagus-bagus bagi reaction pasal Malaysia dan sebagainya kan. Tapi biasalah kita manusia, kalau benda-benda yang baik-baik ni, macam Cak Lonjong bagi tahu juga, kalau dia buat video-video yang pasal makanan, pasal benda-benda ilmiah, tak ada orang nak tengok kan. Kalau cerita pasal wah Malaysia dengan Indonesia nak perang besok, confirm ramai view. Jadi dekat sini aku akan cerita dekat korang. Aku tak tahu list ni semakin banyak sebab benda ni dikongsikan oleh kita punya subscriber yang bernama Yusri Mo. Dia ada bagi senarai, aku dah pinkan komen dia dekat situ, korang nak tengok pun boleh. Dan juga ditambah pula ada list-list ataupun nama channel-channel YouTube yang lain yang korang kena berhati-hati. Dan aku suggest korang boleh buat report juga kot. Report lah channel tu, okay? Kalau 1 juta, Malaysia ada berapa? 42 juta. Kalau 10,000 orang report dekat channel ni, insya-Allah memang YouTube tutup pun diorang punya channel ni. Sebab bukan sekadar diorang buat hoax pasal Malaysia, diorang buat hoax pasal banyak negara kot terlibat. Diorang main petik je, Korea lah, US lah, China lah, itulah, Iraq lah, Iran lah, semualah. Malaysia menjadi salah satu bangsa sebab diorang tahu kalau channel-channel luar sebut Malaysia, confirm view tinggi. Ini adalah channel-channel yang korang kena berhati-hati dan korang kena buat report. Kalau korang tak nak Malaysia selalu dikutuk-kutuk, dikecam-kecam, dihina-hina disebabkan oleh video penipuan ataupun hoax ini. Channel-channel ini adalah anak bangsa, catatan militer, dunia militer, teras militer, zona militer, portal dunia, jejak militer, fakta militer, formasi militer, jagat komando, kilas dunia, Amanda Channel, gerbang militer, Ganza Channel, info komando, teropong NKRI, pecah militer, dan sebenarnya lagi banyak lagi channel-channel yang mungkin aku tak tahu, yang mungkin tidak diberitahu kepada aku. Dan korang boleh komen dekat bahagian komen, bagi tahu dekat bawah video ni apa lagi nama channel-channel daripada negara seberang yang berbentuk hoax, penipuan, yang mungkin intention dia nak menyemarakkan lagi kebencian terhadap Malaysia dan juga sengaja nak create chaos di antara negara-negara yang diorang mention, yang diorang buat video hoax ni lah. Mungkin akan ada orang cakap, yalah ni video hoax ni dia tak bahaya pun, sekadar hiburan ke, kepala otak korang gila. Memang bahaya lah. Kau tengoklah, mostly diorang cerita pasal military. Kalau military personnel yang tengok video-video ni, insyaAllah diorang takkan terkesan. Tapi kalau rakyat yang tengok dan rakyat jadi panik, rakyat orang kata mungkin akan buat tunjuk perasaan lah, menyuarakan diorang panik, apa share-share apa semua kan. Tak ke benda ni menggugat keselamatan negara-negara ni, especially dekat Malaysia lah, yang senang triggered, senang terkesan, senang percaya semua ni. Tapi jadi insya-Allah aku cuba untuk tidak lagi memberikan reaction terhadap video-video hoax ni sebab aku dah bagi tahu dekat korang nama-nama channel ni. Jadi sekiranya ada lagi video-video daripada channel-channel ni yang ada buat video pasal Malaysia, ada mention Malaysia, korang tak boleh, jangan percaya langsung, faham tak? Tolong jangan percaya. Aku tak nak dengar lagi orang forward video dekat aku, Cap betul ke ni? Cap tolong buat reaction, takutnya saya, ya Allah dah nak kiamat. Gila apa, dah nama pun video hoax, confirm lah benda tu penipuan. Jadi korang boleh share video ni, sampaikan, sebarkan dekat rakyat Malaysia, dekat orang Indonesia pun sama. Kita tak naklah orang kata menyemarakkan lagi, nak meluaskan lagi aura kebencian antara Malaysia dengan Indonesia ni. Buat apa? Best tak kalau orang benci kau, okey, jiran-jiran kau benci kau disebabkan fitnah? Tak best kan? Ingat, kita dengan Indonesia ada kerjasama yang kita kena jaga. Kita takut video-video hoax ataupun channel-channel hoax ni menyebabkan hubungan itu terenggang. Tak mustahil guys, tak mustahil benda ni boleh jadi. Ingat, orang dah tak berperang sangat dah pakai pistol apa semua ni. Orang serang
melalui propaganda, okey, melalui berita-berita yang tak benar, melalui media-media masa apa semua ni. Jadi korang kena berhati-hati, okey? Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid. Selepas ini insya-Allah kita kuatkan iman kita, hafallah apa 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi tu, dan juga zikir-zikir yang korang boleh jumpa ustaz-ustaz dekat internet ajar yang korang boleh search sendiri. InsyaAllah boleh mengelakkan kita daripada fitnah akhir dunia. Teman-teman lagi, fitnah daripada Dajjal. Jaga keluarga kita, mantapkan ibadah kita, jaga iman kita, kurangkan untuk membuat dosa, kita banyak sebarkan kebaikan. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. See ya.